Kita berjumpa lagi pada siri Bicara Pusaka, sembang berkenaan dengan harta dan pusaka. Setelah 2 minggu kita tidak bersiaran, maklumlah sibuk dengan hujung Ramadan, untuk nak sambut raya dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada minggu ini untuk siri yang ke-10 kalau saya tak salah lah. Jadi pada minggu ni kita nak sembang, nak ulas seperti yang mesej yang saya bagi sebelum ni. Kita nak ulas berkenaan soalan-soalan yang saya dapat, sama ada daripada FB pembagian harta pusaka ataupun FB page Bicara Pusakaku, dan juga WhatsApp yang saya terima untuk saya sama-sama kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sambil-sambil masih ada yang bercuti raya tu, kita boleh sama-sama tambah ilmu lah. Jadi seperti biasa, hari ini saya sebelum saya kongsikan soalan-soalan yang saya dapat, saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, segala maklumat berkenaan dengan perancangan harta dan pusaka boleh tuan-tuan ikuti di FB page kita, pembagian harta pusaka, dan juga di FB page Bicara Pusakaku, ataupun blog Bicara Pusakaku, ataupun YouTube channel kita Bicara Harta Warisan. Kalau minggu sebelum ni kita buat indoor, minggu ni saya buat outdoor. Tapi cuaca teduh, angin, tapi macam nak hujan sikit. So kalau hujan lebat nanti terpaksa kita tamatkan sesi kita lebih awal lah. Okay. Jadi saya dapat beberapa soalan daripada para pembaca. Antara soalan yang ditanya kepada saya adalah berkenaan dengan waris kepada si mati yang tidak ada anak, tidak ada bapa, tetapi ada ibu dan adik-beradik. Adik-beradik seibu sebapa, dan juga adik-beradik sebapa. Yang ni saya boleh dapat siang tadi. Puan Azura Suid bertanya, kalau ada seorang lelaki bujang, dia meninggal dunia, dia ada adik-beradik yang dah meninggal, 2-3 orang dah meninggal, dan ibu masih ada, tetapi arwah bapa juga berkahwin lagi seorang dan ada adik-beradik. Dia tulis di sini adik-beradik itu adik-beradik tiri lah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau adik-beradik itu adalah adik-beradik sebapa, dia bukan adik-beradik tiri. Dia itu dipanggil adik-beradik sebapa. Kalau adik-beradik seibu, yang tu kita panggil adik-beradik tiri. So dari soalan dia, bila abang dia meninggal, tak ada isteri, tak ada anak, ada adik-beradik dan ibu, dan juga adik-beradik sebapa, siapakah waris faraid kepada si mati tadi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila seseorang itu tidak ada anak dan tidak ada pasangan, maka adik-beradik beliau dan juga ibu adalah waris faraid. Cuma soalannya, adakah adik-beradik tiri juga dapat? So dalam hal ni kita kena tengok adik-beradik tiri tu ada atau tidak, adik-beradik sebenar maksud saya, ada atau tidak yang lelaki. Maksudnya adik-beradik seibu sebapa tu, kalau ada adik-beradik lelaki, maka adik-beradik sebapa tidak mendapat bahagian. Okey, jadi contohnya ada 4 orang adik-beradik, 2 lelaki, 2 perempuan yang seibu sebapa. Ada 2 orang lagi adik-beradik yang sebapa, lelaki atau perempuan, ataupun lelaki dan perempuan, maka adik-beradik sebapa tidak mendapat bahagian faraid. Tetapi sekiranya yang ada adik-beradik seibu sebapa itu hanyalah perempuan, maka adik-beradik yang sebapa turut mendapat bahagian. Okey, macam tu. Ni terpakailah maksudnya kepada semua harta yang dikira sebagai harta pusaka. So saya ulang sekali apa yang dimaksudkan dengan harta pusaka. Harta pusaka ini adalah harta yang selepas ditolak. Pertama, kos perkebumian si mati. Yang kedua, hutang si mati kepada Allah. Contohnya hutang
Dia ada harta tapi belum tunaikan haji, dia kena lunaskan hutang tersebut. Dia ada buat nazar dan sebagainya. So hutang-hutang tersebut dikira hutang kepada Allah, dia kena tunaikan terlebih dahulu. Kemudian hutang kepada manusia, dia ada hutang duit, ada hutang berbagai lah, mungkin dengan kawan-kawan, dengan ahli keluarga pun, sekiranya dia dikira sebagai hutang, maka ia mesti ditolak terlebih dahulu. Kemudian sekiranya ada dia membuat wakaf, ada dia membuat hibah, itu juga ditolak. Dan seterusnya, kalau ada harta pencerian, contoh ada isteri, tolak juga harta pencerian. Selepas itu baki tersebut barulah tertakluk kepada pembahagian secara faraid. Okey. Itu soalan daripada Puan Azura Suid. Okey. Jika ada kesempatan, nanti jelaskan jika ada bola persoalan bukan isu adik-beradik tiri yang masih. Okey. Dia juga, kita kata, Puan Azura juga beritahu, seorang daripada adik sebapanya, iaitu adik daripada ibu yang lain, dipelihara oleh ibu beliau. Sama jugalah, anak tersebut walaupun ada dan dipelihara oleh keluarga, sebab ada lagi abang-abang yang seibu sebapa, maka anak tersebut tidak mendapat, adik tersebut tidak mendapat bahagian faraid lah, kecuali semasa kematian, contohnya abang tersebut tidak ada sudah adik yang seibu sebapa yang lelaki, maka akan dapat ada bahagian. And then dia ada sebut, Puan Zul sebut, macam mana pula lagi 3-4 orang adik-beradik seibu yang tak dapat dikesan. Kalau ada waris lelaki yang seibu sebapa, maka dia orang bukan waris lah. Tapi kalau tak ada, kena cari lah. Macam tu. Okey. Yang kedua, soalan daripada Encik Afdal Nas. Encik Afdal Nas tanya, adik-beradik ada 7 orang. Pertama, kedua, ketiga dah meninggal dahulu daripada emak. 4 anaknya masih hidup. Baru-baru ini emak meninggal. Persoalannya, adakah cucu anak yang meninggal dahulu mendapat pewarisan? Bukan hanya kepada waris anak yang hidup saja. Okey. So dalam soal ni, bila seseorang itu meninggal dunia dan dia ada anak lelaki dan perempuan, semasa dia meninggal, maka cucu adalah terhalang daripada mendapat bahagian faraid. Sebab ada anak lelaki yang masih hidup. Tetapi sekiranya yang tinggal hanyalah anak perempuan dan ada anak lelaki yang meninggal tetapi mempunyai anak, maka waris kepada anak lelaki tersebut berhak kepada bahagian faraid. Saya ulang lagi sekali. Seorang meninggal, dia ada anak lelaki dan anak perempuan yang masih hidup semasa dia meninggal. Dia juga ada anak lelaki yang sudah meninggal tetapi ada anak lelaki dan anak perempuan. So dia tanya, yang meninggal tu cucu, iaitu anak kepada anak lelaki yang meninggal tu, dapat atau tidak? Jawapannya, dapat sekiranya tidak ada anak lelaki yang masih hidup yang ada semasa kematian ibu. Kalau semasa kematian tersebut yang ada hanyalah anak perempuan dan cucu kepada, iaitu anak kepada anak lelaki, maka anak kepada anak lelaki tersebut akan mendapat bahagian mengikut faraid. Okey. Itu soalan yang kedua daripada Encik Afdan Nas. Puan Liza. Okey, Puan Liza tanya soalan yang selalu saya dapat lah kalau saya buat seminar ataupun buat perkongsian. Orang tanya saya, masa mak saya hidup, mak saya ada harta sekian-sekian dan dia mewasiatkan sekian-sekian harta tersebut kepada individu tertentu, kepada anak tertentu contohnya. So dalam soalan yang Puan Liza tanya ni, dia kata, sekiranya kami ada 5 beradik dan sebelum ibu meninggal, dia ada pesan supaya barang kemas diberi kepada anak bongsu. Adakah boleh ataupun tidak? Okey, jawapannya boleh. Tapi ada syarat. Dia boleh bagi secara wasiat kepada anak lelaki, anak perempuan, anak bongsu tu dia boleh bagi, tak ada masalah. Tetapi
waris, maksudnya 4 orang anak yang lain. Tadi dia kata ada 5 orang anak, so bagi kepada anak yang bongsu. Waris lagi 4 orang anak ni mesti bersetuju untuk memberikan kepada barang kemas kepada adik bongsu mereka. Kalau mereka tidak bersetuju, maka wasiat tersebut adalah terbatal. Kenapa wasiat tersebut terbatal? Sebab yang menerima wasiat itu adalah waris faraid. Sebab dia waris faraid, dia layak mendapat faraid, tetapi mak mewasiatkan barang kemas kepada dia. Persetujuan 4 lagi adik-beradik mestilah diperolehi, dan persetujuan tersebut mestilah diperolehi selepas kematian ibu. Nampak persetujuan tu mesti diperoleh selepas kematian, bukan semasa hidup. Contoh, dia dah kumpul 5 orang anak-anak dia kata, mak ni, harta mak yang barang kemas ni semua bagi dekat adik bongsu. Semua setuju tak? So, walaupun dia orang kata dia orang setuju, masa itu kalau dia orang tukar fikiran selepas mak tak ada, dia orang kata dia orang nak ikut faraid, maka wasiat tersebut adalah terbatal. Okey, faham kenapa? Sebab penerima wasiat itu adalah waris faraid. Sebab dalam hadis Nabi SAW jelas dengan terang, Allah telah memberi kepada yang berhak hak mereka, refer kepada bahagian faraid dalam surah An-Nisa 11, 12 dan 176. Dan Nabi SAW sambung, tiada wasiat kepada waris. Jadi kalau nak bagi wasiat yang selalu orang Melayu dengar tu, bila orang Melayu faham, wasiat bagi dekat anak, bagi dekat isteri, bagi dekat suami. Wasiat macam tu walaupun boleh, tapi dia bersyarat penerima yang lain tu setuju. Wasiat yang terpakai walaupun dibantah oleh waris adalah wasiat 1/3 kepada bukan waris. Contohnya macam tadi soalan yang awal tadi daripada Puan Azura tadi, nak bagi kepada contohnya dia nak bagi kepada adik-beradik sebapa dia. So dia boleh guna wasiat 1/3 sebab mereka bukan waris faraid. Sebab dia ada abang lelaki, adik lelaki lagi kan. So dia orang secara faraid tak dapat, tapi boleh diberi melalui wasiat. Syaratnya tak lebih daripada 1/3 harta. Contohnya dia ada contoh ada 3 juta. So dia buat wasiat 1 juta bagi kepada anak-anak yang sebapa, bagi ke adik-beradik sebapa, 1/3, tak lebih. Maka wasiat tersebut walaupun dibantah oleh waris faraid, wasiat tersebut terpakai. Macam tu. So jadi wasiat yang bagi barang kemas, bukan barang kemas lah, apa-apa saja yang wasiat kepada waris tersebut, waris faraid, mestilah dipersetujui oleh waris-waris yang lain. Okey. Ada soalan daripada Encik Amir Hanif, Jani Live. Assalamualaikum tuan, ingin bertanya tentang kes harta pusaka mu'alaf yang meninggal dunia tanpa ada waris yang beragama Islam. Maka harta si mati mu'alaf akan dimiliki oleh Baitul Mal. Jadi adakah ahli waris yang bukan beragama Islam boleh buat tutup Baitul Mal atas sebab kesusahan kewangan? Nampak tak adil sebab Baitul Mal dapat macam tu je harta pusaka mu'alaf tu, sedangkan ahli waris bukan Islam terpaksa hidup dalam keadaan susah dan miskin. Apa pandangan tuan? Okey. Memang betul, bila seseorang itu memeluk agama Islam, kita terima, orang Islam ni dia terima harta disebabkan oleh perkahwinan dan juga nasab keturunan. Maksudnya kalau kita berkahwin, isteri dan ataupun suami kita boleh dapat walaupun dia bukan waris. Yang lain tu adalah mesti adalah ada orang kata pertalian darah, anak, ada ayah, ibu, dia akan dapat. Okey. Tapi bila seorang tu memeluk agama Islam dan ada keluarga dia, ada isteri dia contohnya, ada anak-anak, ada mak ayah dia yang bukan beragama Islam, kita kena tahu dalam Islam ni terputusnya hak untuk mewarisi harta pusaka ni dengan tiga sebab lah. Yang pertama disebabkan oleh walaupun dia nasab dan keturunan, tapi dia bukan anak yang sah taraf. Contohnya anak tu anak di luar nikah lah. Walaupun dia anak kepada si Polan, seorang lelaki ni, kalau anak tersebut dikira sebagai anak tidak sah taraf, walaupun ada ikatan darah, talian darah, dia tak dapat. Yang kedua, disebabkan dia membunuh. Contohnya anak bunuh ayah dia. So anak tersebut terbatal hak untuk mewarisi harta walaupun dia ada pertalian darah. Dan yang ketiga, terbatal atau terhalang mendapat harta pusaka
secara faraid secara faraid sekiranya berlainan agama. Tak kira lah, maksudnya kalau ayah tu masuk Islam, anak dia walaupun anak dia sendiri masih bukan Islam, dia tak dapat harta pusaka. Mungkin orang kata macam tuan kata nampak macam tak adil. Untuk pewarisan harta pusaka memang itu aturannya, memang itu hukumnya, memang itu ketentuan yang ditentukan oleh syarak dan agama Islam. Tapi kalau kita dah tahu, kita dah faham akan consequences ataupun kesan daripada perbezaan agama tersebut, kita kenalah merancang, sebab Islam tidak menghalang kita merancang. So macam mana dia nak bagi kepada ibu dan ayah? Contohnya ibu dan ayah dah membesarkan dia sampai belajar, pergi universiti, berjaya. Sekarang ni ibu dan ayah bukan Islam. Takkanlah dia nak biarkan ibu dan ayah dia. Jadi menjadi tanggungjawab kepada anak yang memeluk agama Islam itu untuk menunjukkan kesyumulan ataupun kebaikan atau cantiknya agama ni. So dia kena rancang, kerana agama membenarkan. Dia boleh rancang melalui wasiat 1/3 contohnya. Macam saya kata tadi, wasiat 1/3 ini boleh diberi kepada bukan waris faraid. Jadi mak dengan ayah dia, walaupun pada asalnya mak dan ayah ni mendapat bahagian faraid, tapi sebab berlainan agama, dia bukan waris faraid. Jadi dia boleh terima wasiat 1/3. Selain daripada wasiat 1/3, dia juga boleh guna instrumen hibah. Hibah ni namanya hadiah. Dia tidak, agama tidak menyekat nak bagi hibah ni kepada kepada Islam sahaja, bukan begitu. Nak bagi hibah kepada bukan Islam pun boleh. Cantik kan? Jadi ada dua dah instrumen yang boleh digunakan. Yang ketiga yang dia boleh guna, dia boleh guna instrumen amanah. Dia boleh buat satu dana amanah, dan di dalam dana amanah itu dia boleh meletakkan arahan-arahan tertentu untuk memberi manfaat kepada ibu dan ayah. Bukan setakat ibu dan ayah, mungkin adik-beradik yang dia tanggung semua boleh. Jadi bukanlah yang tidak adil itu agama. Yang tidak adil itulah orang yang memeluk agama itu. Dia mungkin tak faham, dia mungkin tak tahu, mungkin terlupa. Jangan kata mu'alaf, orang yang lahir sebagai Islam pun ramai yang tak buat perancangan harta. So bila jadi ada pertelingkahan, kita nak salahkan, Islam ni tak adil dan sebagainya. Sebenarnya yang tak adil itu diri kita, sebab kita tak rancang. Ada instrumen kita tak guna. Of course, kalau kita rujuk kepada faraid, memanglah faraid itu macam saya sebut tadi, dia tidak membenarkan pembagian harta, pemberian harta kepada bukan waris. Tapi dia ada instrumen yang membolehkan harta tersebut diberi kepada waris. Jadi kalau kita dah tahu, kita dah masuk Islam, kita pula menanggung mak dan ayah kita, memang itu pun yang Islam suruh. Jaga mak ayah, tunjukkan Islam yang cantik. Mana tahu insya-Allah dia orang pun tertarik dengan Islam dan jadi sebahagian daripada penganut agama Islam, keluarga di dunia dan keluarga di akhirat. Jadi kita boleh rancang macam tu. Bukan kata tidak adil sampai tak ada langsung cara untuk memberi mereka harta. Tapi kalau kita tak buat, memang kita biarkan saja, memanglah Baitul Mal akan mendapat sepenuhnya hak. Kenapa Baitul Mal mendapat hak tersebut? Kita kena faham. Dalam Islam, konsep harta ni bukan milik mutlak kita. Harta itu adalah amanah, dan setiap amanah itu akan ditanya kepada yang memegang amanah. Sebab hakikatnya kita ni datang tak ada bawa apa-apa. Kita datang baju pun tak pakai. So harta yang kita dapat itu semua Allah yang bagikan. Jadi bila kita tak ada waris, harta itu dipulangkan kepada pemilik yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dipulangkan kepada Baitul Mal, kerana Baitul Mal itu menjaga amanah untuk ummah, untuk keseluruhan. Okey, Encik Amir Hanif dia tambah sikit, dia kata dalam kes jika ada ahli waris yang masuk Islam selepas kematian mak ayah, adakah dia boleh dapat bahagian? Tak. Sebab dia akan tengok semasa kematian itu siapa waris yang ada. Kan? So kalau masa dia meninggal tu tengok memang ada adik dia seorang yang contoh adik lelaki, katalah kan, dia masuk Islam, dia lelaki ataupun perempuan, dia masuk Islam, lepas tu adik dia masuk Islam juga. Ayah dia tak masuk Islam, mak dia tak masuk Islam, adik-beradik dia lain tak masuk Islam, adik dia seorang masuk Islam, adik lelaki. So bila dia meninggal, harta dia semua adik lelaki dia dapat. Sebab adik lelaki dia itu menjadi waris tunggal dan waris asobah, waris penghabis. Kalau ada dua adik-beradik lelaki, dua adik-beradik, seorang lelaki dan seorang perempuan, maka adik-beradik lelaki dia akan dapat
2/3, adik-beradik perempuan dia akan mendapat 1/3. Mak ayah tak dapat, adik-beradik lain tak dapat. Dia tengok semasa kematian itu siapa yang waris. Dia tak boleh macam tu, sebab kalau for the benefit of discussion ilmiah, boleh jadi sebab orang dah tahu kata, oh, abang kita meninggal, harta dia banyak, kita semua bukan Islam. Jadi masuk Islam baru dapat, walaupun kemudian. Jadi boleh jadi orang hanya masuk Islam hanya untuk mendapat bahagian daripada pusaka si mati. Yang tu tak boleh lah. Yang boleh kalau masa dia mati tu ada saudara dia. Tak kira, bukan cakap adik-beradik sebenarnya. Datuk boleh, papak saudara boleh, sepupu boleh. Dia macam tu. Dia tengok dalam pokok pewarisan tu, siapa waris yang ada. Selagi mana dia menepati syarat, menepati peraturan pewarisan, maka dia berhak mendapat bahagian pusaka. Kalau tak ada, dapat kepada Baitul Mal lah. Baitul Mal akan gunakan untuk manfaat ummah, untuk manfaat semua. Okey. Soalan terakhir kot Ada lagi soalan yang live tanya ke? Ada. Kalau harta si mati semua dihibahkan pada isteri, adakah keluarga si suami boleh menuntut di mahkamah? Okey. Persoalan dia hibah ini, bila kita cakap berkenaan perancangan dan pengurusan harta, kita kena bahagikan kepada dua bahagian. Pertama adalah pengurusan. Pengurusan ni maksudnya urusan selepas kematian. Bila berlaku kematian, apakah urusan yang berlaku dan apakah aturannya. Jadi kalau orang tu tak ada buat apa-apa perancangan, maka selepas ditolak hutang, selepas ditolak harta sepencarian dan sebagainya, baki tersebut adalah tertakluk kepada faraid. Okey, jadi soalan yang Puan Zaini tanya ni, kalau dia hibahkan, maksudnya masa dia hidup. Hibah ni adalah hadiah yang kita berikan kepada sesiapa saja atas dasar kasih sayang, atas dasar ihsan, kita bagi tanpa syarat. Itu maksud hibah. Okey, jadi bila kita bagi semasa hidup, kita bagi pula tak ada siapa yang paksa kita. Maksudnya kita merancang harta kita masa kita hidup. Jadi bila sudah meninggal, assuming katalah semua harta tu dia dah hibahkan kepada isteri dia. Contohlah, sebab pasangan suami isteri tak ada anak kan, dia risau, dia concern pasal hak anak dia, hak isteri dia, dihibahkan semua. Secara teknikalnya dia boleh hibahkan selagi mana dia adalah pemilik yang sah kepada harta tersebut. Maksudnya rumah tu rumah dia punya, duit dalam tabung haji tu duit dia, duit dekat dalam ASB tu duit dia, dihibahkan semua dekat isteri dia. Boleh. Soalan yang ditanya oleh Puan Zaini ni, adakah keluarga suami, keluarga si mati boleh tuntut? Boleh, tetapi tertakluk kepada pengesahan daripada Mahkamah Syariah. Okey. Bila cakap pasal pengesahan ni, pasal proses tuntutan pusaka ni, saya suka nak ingatkan, bila kita nak buat tuntutan pusaka, tuntutan tersebut berlaku di perundangan sivil. Maksudnya sama ada berlaku di pejabat pusaka kecil untuk harta yang di bawah 2 juta, ataupun di mahkamah tinggi untuk harta yang lebih 2 juta, ataupun kalau pusaka ringkas 500 ribu ke bawah, adalah di amanah raya, harta alih sahaja. So yang tu untuk urusan tuntutan, maksudnya perintah tukar milik, perintah pembagian harta, semua mesti diberi oleh undang-undang sivil. Tetapi untuk orang Islam, untuk pengesahan hak, maksudnya sama ada hibah ni sah atau tidak, sama ada harta pencarian ni nak bagi 1/3 ke 2/5 ke, yang tu bukan bidang kuasa undang-undang sivil. Yang tu bidang kuasa Mahkamah Syariah sekiranya ada konflik. Jadi hibah ni, katalah bila dia buat hibah, bawa kepada Mahkamah Tinggi ataupun pejabat pusaka kecil. Di sana pihak mahkamah akan melakukan proses untuk mengesahkan sama ada hibah tersebut sah ataupun tidak. Dengan cara dia bertanya lah sama ada waris semua terima atau tidak. Contohnya kata waris kata kami terimalah waris lain. Contohnya ada mak, ada ayah, ada adik, kami terimalah, dah arwah bagi kat isteri dia, kami terima.
So tak ada masalah, itu akan masukkan dalam perintah. Tetapi sekiranya waris kata kami cabar kesahihan hibah ni atas whatever reason, jadi pejabat pusaka kecil akan kata sekarang saya perlukan perintah hibah daripada mahkamah syariah. Jadi isteri tadi dia kena pergi ke mahkamah syariah, tunjukkan bukti ataupun dokumen hibah ataupun saksi ataupun segala macam untuk menentukan yang hibah husband dia buat, suami dia buat tadi adalah sah. Sekiranya hibah tersebut telah disahkan, maka mahkamah syariah, mahkamah tinggi syariah akan keluarkan sijil pengesahan hibah. So sijil pengesahan hibah itu isteri akan bawa semula ke mahkamah tinggi ataupun pejabat pusaka kecil, bagi kepada mahkamah. Mahkamah akan tengok dan mahkamah akan sahkan saja, sebab mahkamah tinggi syariah sudah mengesahkan bahawa hibah ini adalah hibah yang sah. Boleh cabar tetapi tertakluk kepada mahkamah syariah. Okey, itu soalan berkenaan dengan hibah lah. Sebenarnya apa-apa saja dokumen atau transaksi yang kita buat berkenaan dengan harta kita boleh dicabar, cuma pembuktiannya macam mana. Dari segi hak untuk mencabar tak ada masalah, boleh cabar. Cuma bila mahkamah tinggi syariah dah mengesahkan, dia cuma ada peluang untuk buat kepada mahkamah rayuan syariah. Kita tengok kan, macam ada kes di Malaysia ni, kes yang kira kes tuntutan pusaka yang paling besar berbilion-bilion, seorang ahli politik hartawan yang meninggal dalam kemalangan helikopter. Kes pun masih berterusan dan kes itu melibatkan proceeding di mahkamah syariah dan juga proceeding di mahkamah tinggi sivil. Okey. Okey, nampaknya ada itu je soalan. Ada banyak lagi soalan sebenarnya yang saya terima. Kita dah ada, patutnya saya cadangkan hari ni tak sampai setengah jam, tapi tak apa. Kita ada masa, kalau ada soalan lagi tuan-tuan nak tanya, sila tanya sementara kita masih live ni. Jadi sebelum mungkin tunggu ada orang nak tanya, saya nak ingatkan, dalam kita membuat perancangan harta ni, sebenarnya paling asas yang perlu kita buat adalah yang pertama adalah membuat dokumen wasi. Sebab orang Melayu banyak berfikiran faraid dah ada, jadi dia tak perlu rancang apa-apa. Yang tu adalah pemahaman, adalah pemikiran yang salah. Sebab faraid, macam saya terangkan berkali-kali, faraid hanya menentukan bahagian waris dan siapa waris. Tetapi faraid tidak boleh memungkinkan harta dalam geran, contohnya daripada si mati berpindah kepada anak dia, berpindah kepada isteri dia. Yang tu ditentukan oleh proses undang-undang dan proses mahkamah. Jadi benda tu kena ada seorang yang lakukan lah. Maksudnya ada waris yang lakukan. Dia tak jadi dengan automatik. Okay? Jadi kalau kita tak buat perancangan, kita tak buat sebarang peraturan, then kita mungkin menjadi harta yang orang kata terbeku, tersadai. Tak ada siapa uruskan. Kalau tanah tu mungkin tak ada siapa yang usahakan. Nak usaha macam mana, nama-nama si mati tak boleh nak dibahagikan dan sebagainya. Jadi yang paling penting dalam merancang harta ni, kita kena buat dokumen wasi. Kenapa dokumen wasi ni penting, tuan-tuan dan puan-puan? Terutamanya kalau kita, aset kita tu lebih daripada 2 juta, kita tak boleh pergi kepada pejabat pusaka kecil. Kita kena pergi kepada mahkamah tinggi. Bila kita pergi ke mahkamah tinggi, kalau kita ada dokumen wasi, proses dia lagi cepat. Sebab kita akan terus dapat grant of probate. Kalau kita tak ada buat dokumen wasi, untuk tentukan siapa pentadbir tu, mahkamah kena tentukan. Mungkin akan berlaku apa orang kata, salah faham. Ada orang ni rasa dia paling layak, ada orang ni rasa waris ni rasa paling layak dan sebagainya. Tapi kalau kita buat dokumen wasi, kalau kita lantik isteri kita, contohnya kita lantik suami kita, bila dokumen wasi tersebut disahkan, probate untuk mentadbir harta tu akan keluar atas nama orang yang kita namakan. Maksudnya walaupun kita meninggal, kita dah tak ada, tapi kita yang bersuara dan menentukan siapa yang kita rasa paling layak untuk menjadi pentadbir harta kita. Bukan pemilik, tapi pentadbir yang akan uruskan, yang akan orang kata memegang harta tu dan berikan kepada yang berhak. So yang tu paling penting sebenarnya. Kalau kita tak nak buat apa-apa pun, yang paling penting kita kena buat dokumen wasi. Yang kedua, kalau kita ada anak di bawah umur, kita perlu, saya sangat-sangat sarankan kita buat orang kata, kita lantik pemegang amanah untuk anak-anak. Banyak isteri yang saya jumpa, dia ingat bila suami dia tak ada, automatik
dia akan menjadi pemegang amanah untuk anak-anak. Tak semestinya. Mahkamah akan tentukan. Tapi kalau dia dah buat dokumen, siap-siap melantik isteri sebagai pemegang amanah, maka isteri akan menjadi pemegang amanah kepada harta anak-anak tu. Kalau tidak, dia akan dihantar kepada amanah raya untuk menjadi pentadbir sampai anak tu berumur 18 tahun. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tengok ramai banyak sekarang ni pada tahun 2020 ni hampir 70 bilion, mungkin dah lebih dah, nilai harta yang majoritinya 90% lebih milik orang Islam yang masih atas nama si mati. Tengok betapa ruginya. Harta orang Islam kita cakap mungkin tak banyak, kuasa ekonomi kita tak banyak, yang tak banyak tu pun sampai 70 bilion ni masih atas nama orang mati. So bila atas nama orang mati tak memberi manfaat, tanah nak buat transaksi ekonomi tak boleh. Jadi kita salah satu sebabnya kenapa jadi macam tu, sebab kita waris tak ada kemampuan kewangan, waris tidak ada kemampuan ilmu dan juga kemampuan masa. Sebab untuk urus tuntutan ni dia bukannya mudah, walaupun dia tak susah tapi dia tak mudah juga. Dia kena ada orang yang buat, dia kena ada kos dan kena ada masa. Jadi saya sarankan buat khairat pusaka. Macam kita buat khairat kematian. Kenapa kita buat khairat kematian? Mungkin adik-beradik anak kita ramai semua belajar pasal urus jenazah, pasal semualah urusan nak kapan, nak sembahyang semua. Tapi Tok Imam pun masih sertai khairat kematian. Sebab apa? Sebab dia tahu bila dia meninggal nanti, orang yang akan uruskan jenazah dia, orang yang uruskan mayat dia ni adalah profesional yang tiap-tiap hari mungkin duduk uruskan jenazah. So waris bagi tahu kepada masjid, masjid akan hantar tim, akan mandikan, uruskan untuk pengangkutan jenazah dan sebagainya, gali liang kubur sampai talqin selesai. Jadi konsep yang sama kita buat untuk menguruskan harta kita. Sebab kita kena ingat, harta ni adalah amanah yang ditanya kepada kita, bukan ditanya kepada waris kita. Jadi macam mana kita nak rancang supaya harta ni menjadi manfaat bukan saja kepada waris. Banyak orang cakap nanti pandai-pandai anak-anak saya uruskan. Bukan macam tu. Sebab kita nak harta tu bukan saja memberi manfaat kepada waris, mudah dia orang dapat hidup selesa dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah harta tersebut memberi manfaat kepada kita. Macam mana kita nak bagi manfaat kalau kita tak rancang? Kan Allah kata bila seorang tu meninggal tak adalah manfaat kepada dia melainkan 3 perkara. 3 perkara tu, yang pertama sekali Allah sebut sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang baik yang kita ajarkan. Yang ketiga, anak yang soleh. Kalau kita tak ada anak, dah habislah, tak ada kat situ. Kalau ada anak pun belum tentu lagi anak tu menjadi anak yang soleh dan mengingat kepada kita. Yang kedua, ilmu. Kalau kita cikgu contohnya, mungkin kita ada, tapi kalau kita tak ada, mungkin kita ada. Tapi yang pasti, sekiranya kita melakukan sedekah, kita akan dapat bahagian. Ada satu ayat Quran, dia kata orang yang meninggal ni, bila dia dah meninggal, dia minta Allah nak hidupkan sedikit masa lagi untuk dia sedekahkan semua harta dia. Kenapa? Sebab dia tahu betapa, dia nampak betapa tingginya pahala, betapa besarnya pahala yang Allah bagi disebabkan sedekah. Jadi kalau harta kita meninggal, kita tak buat apa-apa perancangan, bahagi ikut farid, terpulang kepada waris. Dia ingat kita, kita untung. Kalau dia tak ingat kita, kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita rancang, kita buat contohnya wakaf, kita buat wasiat 1/3, kita akan mendapat manfaat. Jadi bila kita buat khairat pusaka ni, urusan dia tu lebih kurang macam khairat kematian. Cuma khairat kematian urus mayat kita. Khairat pusaka ini uruskan harta kita. Uruskan harta kita supaya bila kita meninggal, urusan dunia kita selesai. Hutang kita diselesaikan. Kita jangan terkejut, ramai orang berebut nak ambil harta, tapi siapa yang ambil berat ataupun cari siapa hutang yang ayah dia hutang, mak dia hutang untuk selesaikan. Sedangkan hutang itu adalah terbeban ke atas si pembuat hutang. Nabi kata hatta untuk orang yang mati syahid pun, kalau dia ada hutang, maka dia terhalang daripada tempat yang mulia. Kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi tak solatkan jenazah orang yang ada hutang. Nabi suruh sahabat lain yang solatkan, tapi Nabi tak solat. Kenapa? Nabi nak tekankan betapa pentingnya membayar hutang. Jadi kalau kita tak rancang harta kita, kita yang rugi. Tapi kalau kita rancang, waris kita untung, dan paling penting kita juga untung. Ada lagi ke soalan? Tak ada dah. Okey. So saya nak tutup dengan mungkin ramai orang duk fikir
kata, oh saya nak buat ni, tapi saya takut kos mahal kan. Bila kita cakap pasal lawyer, pasal undang-undang ni, mana ada murah, betul tak? Saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan package berapa kos yang perlu kita bayar untuk memudahkan urusan tututan harta kita. So bila kita tak ada, yang pertama tanggungjawab kita ke atas harta selesai, dan anak-anak kita mendapat harta yang menjadi hak mereka daripada faraid, kalau pun kita tak buat perancangan lain. Okey, jadi saya nak share satu package yang Wasiat Shop Trustee ada, hanya dengan membayar RM50 sebulan selama 15 tahun. Bayar RM50 sebulan selama 15 tahun, ataupun sehingga kematian, yang mana lebih awal. Maksudnya kalau tuan-tuan baru bayar setahun meninggal, maka itulah jumlah caruman yang tuan-tuan bayar. Dan Wasiat Shop akan buat beberapa perkara bila tuan-tuan join Khairat Pusaka Wasiat Shop ni. Yang pertama, kita akan buat dokumen pelantikan wasi. Dalam package tu dah jadi percuma dah. Macam saya kata tadi, dokumen wasi kita akan bagi percuma. Dalam package lah maksudnya. Dalam package dokumen wasi, tuan-tuan boleh lantik siapa yang tuan-tuan nak, sama ada di kalangan waris tuan-tuan dan puan-puan, ataupun nak lantik Wasiat Shop pun boleh. Dokumen wasi kita bagi. Yang kedua, kita bagi dokumen wasiat 1/3. Macam saya kata tadi, kita nak sedekah, kalau bagi kat anak-anak kita, waris kita, mungkin dia orang tak sedekah, kita asingkan siap-siap untuk sedekah. Nak sedekah kat masjid, nak sedekah kat hospital, nak sedekah kat industri, kita boleh buat. Itu pun dalam package. Yang ketiga, kita bagi khairat kematian. Macam ada kawan saya beberapa bulan yang lalu, umur muda lagi, baru 42, 43 kalau tak silap saya, suami dia baru melanggan jadi klien Wasiat Shop baru 6 bulan. 6 bulan, 6 kali 5 baru 300 bayar. Tapi kita dah uruskan, kita tengah uruskan sekarang ni proses tuntutan pusaka si mati tanpa kos kepada waris. Kita pergi, legal kita terbang pergi Kuala Terengganu, kumpulkan mak dia ada lagi, adik-beradik dia, isteri dia, kita kumpulkan, kita bagi kutubah pusaka, kita bagi nasihat perundangan pada zero cost kepada waris. So mudah tak kan? Jadi kita bagi khairat kematian, dan kita juga uruskan tuntutan pusaka. Kalau yang RM50 ni, tuntutan pusaka harta di bawah 2 juta, kita uruskan di pejabat pusaka kecil. So waris cuma beri kerjasama kat kita je. Kita suruh sign borang, sign semua, kita akan hantar dokumen borang A apa semua, kita akan urus. Kita pastikan semua prosedur dokumen tu mengikut aturan, sebab kita memang tiap hari buat kerja ni. Kita macam orang kata tadi, macam saya kata tadi, bila kita join khairat kematian, orang yang buat tu memang tiap hari. Bukan sekali-sekala, memang tiap hari. Inilah kerja kita, bread and butter. Jadi kita uruskan secara tertib, dan kita akan selesaikan pada no cost, tidak ada kos kepada waris. Kenapa? Sebab si mati masa dia melanggar khairat pusaka tu, dia dah bayar selama 15 tahun, ataupun tabaruk akan bayar kalau macam kes kawan saya tadi, baru bayar 6 bulan. Okey, jadi itu, kalau tak ada soalan, itu saja untuk minggu ni. Saya ulang lagi sekali, segala information ni tuan-tuan boleh baca di FB page kita, pembagian harta pusaka, ataupun Bicara Pusakaku FB page, dekat blog Bicara Pusakaku, ataupun video-video kita akan loadkan ke YouTube channel kita, Bicara Harta Warisan. Ataupun nak WhatsApp saya boleh, nombor telefon 019-3399-278. InsyaAllah setakat mana ilmu yang saya ada, saya kongsikan, supaya ilmu ini insyaAllah dapat menjentik hati tuan-tuan dan puan-puan untuk merancang. Bukan sahaja untuk kebaikan waris, tapi yang lebih utama adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Setakat itu, saya ucapkan, mungkin belum terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan, insya-Allah, pada tajuk yang kita tentukan. Kita akan post di Facebook, FB page kita, supaya segala ilmu ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah ia menjadi barakah kepada waris kita yang kita akan tinggalkan pada satu masa nanti, suka ataupun tak suka. Dengan itu, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.